Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Okey, bersama saya lagi Sir Faiz untuk subjek prinsip perakaunan. Okey, hari ni kita nak sambung lagi bab yang sebelum ni kita pernah cerita berkaitan dengan bab 1-5. Kita belajar pasal analisis untuk membuat keputusan, betul. Analisis dan tafsiran untuk membuat keputusan. Kita ada belajar macam-macam nisbah, betul. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, bila dah habis video ni kamu akan tahu macam mana nak trick question ni sebenarnya. Okey, kadang-kadang sebelum ni saya ajar dia direct soalan dia. Dia bagi kamu maklumat and dia suruh kamu kira maju untuk kasar, maju untuk bersih, KPGI, kadar pusing ganti inventory dan sebagainya. Okey, tapi soalan hari ni saya lebih kepada soalan objektif, which is dia dah bagi jawapan. Dia suruh kamu cari ada partikular dalam dia punya formula itu. Okey, nanti kita akan tengok lebih lagi lepas ni. Okey, so sebelum kita pergi lagi lebih jauh-jauh lagi, so kita recap balik apa yang kita dah belajar dalam video yang sebelum ni. Okey, pertama sekali kita belajar berkaitan dengan 3 nisbah, betul. Pertama sekali kita belajar pasal nisbah keberuntungan, betul. Nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dengan nisbah kecekapan, betul. Keberuntungan, kecairan, kecekapan. Nak tulis pun sama je semua kan. Kecairan, keberuntungan. Okey, dalam nisbah keberuntungan kita ada pecah lagi kepada 4 formula, iaitu kita ada belajar pasal tokokan, margin untung kasar, margin untung bersih dan juga pulangan atas modal. Okey, lepas tu dekat dalam nisbah kecairan kita pecahkan dia lagi kepada 2, iaitu nisbah semasa dengan nisbah hujan asid. Dan last kali kita belajar berkaitan dengan nisbah kecekapan. Kita ada belajar lagi 3 formula, iaitu pertama sekali kita belajar pasal kadar pusing ganti inventory, iaitu KPGI. Saya suka letak KPGI sebab lebih mudah. KPGI, kadar pusing ganti inventory. Dan yang kedua kita belajar pasal tempoh kutipan hutang dan tempoh pembayaran hutang. Okey, sebelum kita nak buat jawab soalan ni, kita kena masterkan dulu apa yang formula ni cerita sebenarnya. Okey, kita tengok balik, kita recap balik Kita tengok balik nisbah keberuntungan. Okey, nisbah keberuntungan pertama sekali kita belajar pasal tokokan. Tokokan nama panjang dia adalah peratus untung kasar atas kos jualan. Tak saya, kamu cuba pergi tengok buku. Peratus untung kasar atas kos jualan. So formula dia sebenarnya adalah untung kasar bahagi kos jualan, dan dia mesti darab dengan 100. Sebab jawapan untuk nisbah keberuntungan mesti dalam peratus. Ingat tu. Okey, cuma kalau dia bagi nak ayat nama tokokan, maksudnya sama sajalah. Nisbah pula peratusan untung kasar atas kos jualan. So darab 100, jangan lupa sebab jawapan mesti dalam peratus. Okey, yang kedua kita tengok margin untung kasar. Nama lain dia ataupun nama panjang dia adalah peratus untung kasar atas jualan. Peratus untung kasar atas jualan. So jangan lupa darab 100 benda yang sama. So itulah dia formula dia. So nama lain dia adalah margin untung kasar. Kalau dia bagi margin untung kasar, sebenarnya kita nak mencari sama macam peratus untung kasar atas jualan. Maksudnya untung kasar bahagi jualan bersih darab 100. Okey. Margin untung bersih pula formula dia sama lebih kurang macam margin untung kasar, iaitu untung kasar pula. Kan cerita pun untung bersih kan. Untung bersih bahagi jualan bersih darab 100. Mesti jualan bersih ya, sebab jualan kena tolak dulu dengan pulangan jualan baru dapat jualan bersih. Okey. Dan last kali kita belajar pasal pulangan atas modal. Pulangan atas modal formula jangan lupa untung bersih bahagi modal awal darab 100. Untung bersih bahagi modal awal darab 100. Jangan lupa darab 100. Untuk nisbah keberuntungan mesti semua jawapan dalam peratus. Okey, yang seterusnya kita tengok nisbah kecairan, iaitu nisbah kecairan ada nisbah semasa dan nisbah hujan asid. Okey, untuk nisbah kecairan ni jawapan mesti nisbah 1. Kita nak cari kat sini. Okey, so kita tengok nisbah semasa. Nisbah semasa formula dia apa? Aset semasa bahagi liability semasa. So jawapan dia mesti dapat kat sini dan mesti nisbahkan dengan 1. So nisbah hujan asid pula dia sama macam nisbah semasa, cuma dia punya formula panjang sikit. Aset semasa tolak inventory akhir bahagi liability semasa. Cuma kena tolak dengan inventory akhir sahaja. Okey. Lepas tu yang seterusnya kita belajar pasal nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan kita ada lagi 3, iaitu KPGI. KPGI formula adalah kos jualan bahagi inventory purata. Kos jualan bahagi inventory purata. Inventory purata ni apa benda pula? Inventory awal tambah akhir tambah inventory akhir. Okey.
Lepas tu kena bahagi dengan 2 baru dapat purata inventory tu. Lepas tu kena bahagi dengan kos jualan. Okey, dan seterusnya tempoh kutipan hutang. Jangan lupa kita nak kutip hutang daripada siapa? Daripada ABT. Atas sebab apa? Jualan kredit darab dengan 365 hari, sebab kita nak tengok berapa hari kita mampu kutip hutang tu. Dan seterusnya tempoh pembayaran hutang. Kita nak bayar hutang pada siapa? ABB. Atas sebab apa? Belian kredit darab 365 hari. Jawapan mesti dalam hari. Itu sahaja formula yang ada. Saya lagi sikit sebab dalam video sebelum ni saya dah terangkan. Cuma kita recap je balik. Okey. Sekarang kita cuba tengok soalan dia. Pertama sekali dia bagi soalan dia lebih kurang berbunyi macam ni lah. Okey, dia bagi macam ni. Inventory 1 Julai 20x7 2260. Inventory 30 Jun 20x8 3460. So kita tahu, oh ini sebenarnya adalah inventory awal. Ini sebenarnya adalah inventory akhir. Tahulah. Okey. Lepas tu dia bagi kita kadar pusing ganti inventory sama dengan 6 kali dan tokokan 25%. Lepas tu dia suruh kita kira berapakah margin untung kasar MUK. Margin untung kasar kita tulis dulu formula dia. Margin untung kasar, ingat formula dia adalah untung kasar bahagi dengan jualan bersih darab dengan 100. So kita kena cari semua benda-benda ni. Cari dulu untung kasar, cari dulu jualan bersih, baru masukkan. Okey, sekarang kita tengok balik kepada soalan. Okey, dia bagi kita KPGI. Apa kena mengenai KPGI, kadar pusing ganti inventory dengan margin untung kasar. Okey, sekarang kita cuba keluarkan dulu formula KPGI. Okey, sekarang ni formula KPGI adalah sama dengan kos jualan bahagi dengan inventory purata. Okey, sekarang KPGI dia dah bagi betul berapa? 6 kali. Betul? Sama dengan kos jualan tak ada kan? Okey, so kita tak tahu kos jualan ni berapa. So inventory purata boleh tak kira? Boleh. Ada awal dan ada akhir. So kita tambahkan 22 bahagi 2. 2260 tambah 3460 bahagi 2. Okey, dapat jawapan berapa? Akan dapat macam ni. 6 KJ bahagi 2860. Kita buat step by step lah. Okay, so ini simple math. Okay, jangan lupa bahagi naik sini jadi darab 2860 darab 6. So jawapan dia adalah 17160 untuk kos jualan. Sekarang kita dah dapat kos jualan. Okay, kenapa kita nak dapatkan kos jualan? Okay, tak apa, kita tengok dulu kenapa kita nak cari kos jualan. Okay, sekarang kita tengok pula ni formula untuk tokokan. Formula untuk tokokan, dia punya formula adalah okay, tokokan formula dia adalah untung kasar atas kos jualan darab 100. Betul? Okey, sekarang ni apa yang perlu kamu buat? Sekarang tokokan dia dah bagi 25%. Okey, untung kasar dah bagi tak ada. Kita kena cari. Untung kasar kita tak tahu, kos jualan dah ada ni. Kita dah kira 17160. Lepas tu darab dengan 100. Oh ya, untuk soalan yang ni tadi, yang ini tadi untuk cari KPGI ni kan, kalau kamu nak double check pun boleh. Kamu tengok saya letak kos jualan saya dekat sini 17160. Saya bahagikan dengan inventory purata 2860. So inventory saya purata tadi 2860. So 17160 bahagi 2860 akan dapat 6 kali. Akan dapat balik jawapan dia 6 kali. Kalau kamu nak double check lah. Okey, sekarang kita kembali kepada tokokan tadi. Formula dia adalah untung kasar bahagi kos jualan darab 100. So untung kasar tokokan dah ada 25% dibagi dalam soalan. Untung kasar kita tak tahu, kos jualan kita dah kira darab 100. So apa yang perlu kita buat? Jangan lupa kalau 25% ni bermaksud apa? 25/100. So maksudnya 0.25. UK bahagi 17160 darab 1. Silah 100 bahagi 100 lah, 1 lah kan. Okey, so apa yang perlu kamu buat? Kamu naikkan dulu ni, bahagi jadi dah darab. So 17160 darab 0.25 dapat 4290 sama dengan UK. So darab ni bawa sini je bagi sama je lah. 4290 bahagi 1 pun sama. Just nak double check kan. Kita kadang-kadang tak yakin. Okey, tak apa. Dengan saya kita cuba yakinkan diri. Jangan was-was. Okey, so jawapan untuk UK ataupun untung kasar adalah 4290. Sekarang saya dah dapat jawapan untuk KJ, UK pun saya dapat. Sekarang dia nak suruh kita kira margin untung kasar. Sekarang ni untung kasar saya dah ada 4290. Okey. Untuk jualan bersih saya dah ada? Tak ada. So sekarang macam mana saya nak dapatkan jualan bersih ni?
Ingat, dalam bab form 4 kita ada belajar berkaitan dengan akaun perdagangan. Macam mana kita nak dapatkan formula ni? Okey, ingat. Jualan bersih tolak dengan kos jualan sama dengan untung kasar. Sekarang kita dah ada kos jualan, dah ada kos jualan 17160. Untung kasar dah ada 4290. Sekarang kita nak cari JB, iaitu jualan bersih. So apa perlu buat? Pergi kamu kena 17160 ni tolak, pergi sini jadi tambah. So 4290 tambah 17160, apa jadi? Jualan bersih kamu akan dapat 21450. Kamu darabkan dengan 100, jawapan dia akan dapat 20%. So jawapan dia adalah A. Mudah bukan? Dia memang soalan dia macam ni je. Macam ni. Sikit je. Tapi kamu nak kira, kamu kena cari dulu daripada awal dan last kali baru kamu dapat jawapan dia, iaitu 20%. Jawapan dia A. Objektif pun bukan kali-kali soalan dia. Kamu kena fahamkan, kamu kena masterkan dulu apa yang dia nak, So dia bagi setiap benda ni, dia bagi ni ada kesinambungan dia sebenarnya. Jangan sia-siakan maklumat-maklumat yang dia bagi. Kecuali memang betul-betul tak ada kena mengena. So janganlah pula pandai tambah-tambah tolak pula. Kena pandai main dengan dia punya formula. Okey, sekarang kita tengok pula soalan nombor 2. Sekarang dia kata antara yang berikut manakah yang betul? Dia tanya kita manakah yang betul. Okey, sekarang kita tengok balik nisbah semasa. Formula nisbah semasa apa? Aset semasa bahagi liability semasa. AS bahagi LS. Betul? Betul. So ini jawapan dia. Okey, sekarang kita tengok, kita dah jumpa jawapan dekat A. Sekarang kita tengok B pula. Inventory purata. Formula inventory purata adalah inventory awal tambah, sepatutnya ini tambah, tapi ditulis kat sini tolak. So salah. Inventory awal kena tambah dengan inventory akhir, kena bahagi dengan 2. Okey, so kulangan atas modal untung bersih bahagi modal awal. Betul. Cuma jangan lupa kena darab 100%. Ini dia tertinggal. Okey, dan last sekali adalah KPJI, kadar pusing hati inventory. Formula dia adalah untung kasar bahagi inventory purata. Betul ke? Sebenarnya kos jualan, bukan untung kasar. Okey, kos jualan bahagi inventory purata. So ini salah. Alright. Sekarang kita pergi soalan nombor 3. Okey, sekarang dia bagi kita inventory awal, inventory akhir, belian jualan dengan belanja operasi. Dia suruh kita kira margin untung bersih. Formula untuk margin untung bersih adalah sama macam margin untung kasar, untung bersih bagi jualan bersih. Alright. Sekarang saya pada yang ini. Okey, sekarang dia bagi saya macam mana nak cari margin untung bersih. Okey, dia tak bagi saya apa-apa. So kita nak cari margin untung bersih. Kita kena cari dulu untung jangan lupa darab 100 sayang. Saya pun tinggal. Okey, kita cari dulu untung bersih. Boleh? Okey, sekarang kita cari dulu untung bersih. Macam mana nak cari untung bersih? Jualan bersih tolak kos jualan sama dengan untung kasar. Untung kasar tambah hasil tolak belanja sama dengan untung bersih. Okey, sekarang kita dah dapat jualan bersih. Ada jualan bersih ni adalah jualan lah. Okey, so 23560. Kos jualan. Macam mana nak dapatkan kos jualan? Jangan lupa ini formula dalam bab 4. Inventory awal tambah belian inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. So kita kena buat semua tu. So tolak inventory awal 43580 tambah belian 115720 tolak inventory akhir 32790 dapat untung kasar. So berapa untung kasar? Kita kira 43580 saya tekan dalam bracket dulu tambah 115720 tolak 32790. Okey, so 23560 tolak 126510. So untung kasar dapat 235600 tolak 126510 109090. Sekarang jualan bersih kita dah ada ni. Jualan bersih ni inilah dia. 235600. Allah, jatuh pula. Okey, sekarang kita nak cari untung bersih je. Nak cari untung bersih macam ni lah formula dia. Kita kena cari dulu jualan bersih tolak kos jualan dapat untung kasar tambah hasil tolak belanja baru dapat untung bersih. So sekarang kita dah ada untung kasar tambah hasil tolak belanja. Sekarang 109090 ni adalah untung kasar. So hasil ada tak? Tak ada. So belanja ada 38410. Tolakkan dia 10
9090 tolak 38410. Dapatlah jawapan dia 70680. Ini ada untuk untung bersih. Sekarang kita dah ada untung bersih 70680 bahagi dengan jualan bersih yang itu 235600 darab dengan 100. So sekarang berapa jawapan? 235600 darab dengan 100. So dapat 30%. Saya dapat jawapan lebih. Alright. Itu saja. Dia cerita dia macam mudah, tapi kamu nak kira tu daripada kamu nak kena cari gali. Sebab tu kena masterkan dalam bab form 4. Kena tengok balik akaun perdagangan dan untung rugi, kena main-main sikit kat situ. Okey. Alright. And then the last question kita tengok soalan objektif memang dia simple je macam ni dia bagi. Tapi yang kamu nak kira tu terkeluar jugalah fizik mata orang kata kan. Macam tu. Alright, dia bagi kita inventory 1 Mei 2007 ni awal, jangan lupa. Inventory 31 April 2008 ni akhir, inventory akhir. So ni jualan dan pulangan jualan. Dia suruh kita kira berapakah kadar pusing ganti inventory KPGI. Formula untuk KPGI jangan lupa dia adalah kos jualan bahagi dengan inventory purata. Okey, sekarang alright. Okey, sekarang kita kena cari dulu kos jualan. Macam mana nak carikan kos jualan? Jangan lupa. Okey, nak cari kos jualan. Okey, kita cari kos jualan dulu Kos jualan adalah inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. Sekarang ada tak inventory awal? Ada. Berapa? 5220 tolak inventory akhir 4250. So dapat terus kos jualan 5220 tolak 4250 dapat 970. Itu adalah kos jualan. So 970. Inventory purata pula adalah awal tambah akhir. Okey. Okey, sekarang kita tengok balik soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 dia dah bagi kita inventory awal, inventory akhir, jualan pulangan jualan. Dia suruh kita kira berapakah kadar pusing ganti inventory. Dan dia ada bagi kita formula untuk tokokan 25%. Okey, sekarang kita tengok dulu apa kena dengan tokokan ni dengan cerita KPGI ni. Okey, ingat formula KPGI adalah kos jualan bahagi inventory purata. So kita tengok dulu tokokan. Formula tokokan adalah untung kasar bahagi kos jualan. Lepas tu darab dengan 100. Okey, so ini adalah tokokan. Okey, sekarang tokokan dia dah bagi kita 25%. Okey, untung kasar kita dah tahu tak? Tak tahu. Okey, sekarang untung kasar pun tak tahu. Okey, kos jualan. Kos jualan kita tahu. Kos jualan macam mana kita cari? Adalah kita kena ambil ni. Inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. So sekarang kita cuma ada inventory awal tambah belian tak ada, so tolak inventory akhir. Okey, 5220 tolak 42 tolak inventory akhir sayang, sorry, 970. So darab 100. So apa yang perlu kamu buat, jangan lupa kecilkan dia jadi 0.25 dengan 1. So 970 darab 0.25 242.5 sama dengan untung kasar. Okey, sekarang saya dah ada untung kasar. Okey, sampai situ saja. Jangan lupa like, share dan subscribe kita punya channel. Dan jangan lupa ajak kawan-kawan ramai-ramai tengok kita punya video. Okey, so untuk soalan kali ni kita buat ini sahaja dulu, tapi saya harap kamu boleh aplikasikan dengan soalan-soalan yang lain. Okey, so sampai jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Terima kasih.